Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 86. Muka surat 86. Salam dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita, hayya nabda' darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Baiklah, tuan-tuan semua, sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak pastikan dahulu kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen, adakah suara saya jelas ke tidak? Sebabkan takut nanti bila mana saya dah mula kelas ni, ternyata suara saya tak ada. Saya nak pastikan dahulu, adakah suara saya jelas ke tidak? Okey, Alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, pada hari ini sebenarnya kita akan masuk pada tajuk muka surat 86. Cuma disebabkan minggu lepas kita tak lagi buat latihan muka surat 85. InsyaAllah kita cuba buat muka surat 85 dahulu ya, yang latihan dia. Sebabkan minggu lepas tu kita adalah bincang yang muka surat 85 ni, cuma kita tak buat lagi latihan. Ni kita buat yang minggu lepas. Tapi latihan kita tak buat lagi. InsyaAllah hari ni kita cuba bincangkan latihan muka surat 85. Okey. Latihan muka surat 85 kita cuba yang nombor 3. Kita cuba yang nombor 3 insyaAllah. Kita cuba nombor 3 ya. Muka surat 85. Muka surat 85 nombor 3 ya. Latihan nombor 3 muka surat 85. Okey. Jadi tuan-tuan yang sudah hadir, kita cuba baca ayat ni. Nombor 3 ni ayat dia adalah, sekejap ya saya susun. Okey, ayat dia apa? Al-buka'u min khash'in. Okey, lahi ni'matun. Kita cuba buat latihan ni dulu ya. Ni'matun. Menangis kerana sebabkan takut kepada Allah adalah nikmat. Okey. Kita nak cari tahu yang ni tuan-tuan. Yang kha, shin, ya dan ta marbutah. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Nanti kita nak cari pertama kali apa fi'il madi dia. Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Nur Fazilah. Waalaikumsalam. Sekarang sila tuan-tuan semua yang sudah hadir, sila bagi dalam ruang komen, tulis dalam ruang komen apa fi'il madi daripada perkataan yang saya bagi tanda warna kuning tu. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia? Sebab kita nak cari tahu ni makna dia ya. Kita nak cari tahu makna dia. Kalau kita tahu fi'il madi dia, senang kita cari tahu makna dia lah.
Sekarang sila tuan-tuan semua. Okey. Apa fi'il madi dia? Fi'il madi daripada yang kha, shin, ya dan ta marbutah. Okey, Puan Nur Fazilah, khasyiyah, telah takut, terbaik. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua jangan takut pula juga untuk menjawab ya. Sila bagi jawapan. Tak ada lagi. Okey, jadi fi'il madi dia adalah khasyiyah. Khasyiyah. Fi'il madi dia khasyiyah. Maknanya takut. Makna dia adalah takut. Lepas tu tuan-tuan, sirah dia tuan-tuan. Sirah dia. Tadi tuan-tuan dah jumpa fi'il madi dia itunya khasyiyah. Sekarang tuan-tuan, sirah dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Tuan Abdul Halim. Sekarang tuan-tuan semua, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Bagi tuan-tuan yang baru hadir, sekarang ni kita masih membuat latihan muka surat 85 ya. Latihan nombor 3. Nombor 3 muka surat 85. Kita sekarang ni masih mengerjakan latihan dahulu. Lepas buat latihan nanti insyaAllah kita masuk muka surat 86 ya. Sila tuan-tuan semua. Sekarang ni tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ada yang boleh dapatkan apa sirah dia? Senang saja ni insyaAllah. Senang saja sirah dia. Sebabkan yang kalau fi'il tak mungkin fi'ilnya sebabkan dia ada tak marbutah dekat ujung tu. Kha, shin, ya dan takkan mungkin fi'il. Fi'il takkan mungkin. Sebabkan kalau fi'il tak mungkin lepas dia ujung dia tak marbutah. Tak yang bulat ya. Okey, Puan Nur Fazilah terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Fauziah terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Di antara tuan-tuan semua, sila jawab. Yang salah pun tak apa. Nanti kita bincang sama-sama ya. Okey, jadi jawapan dia adalah isim masdar. Sirah dia adalah ismul masdar. Isim masdar. Okey, lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Tuan Abdul Halim, isim masdar terbaik. Jadi kalau tuan-tuan semua dah dapat isim masdar, apa wazan dia tuan-tuan? Dalam kitab tuan-tuan, tulisan dia adalah khasyah. Betul ya? Dalam kitab tulisan dia khasyatan. Betul ya? Khasyatan. Kalau khasyatan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan, khasyatan tulisan dia, maka apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia? Tuan Abdul Halim, fa'lan boleh juga, cuma dia belum tepat lagi. Sebabkan khasyatan tu tak di ujung dia ada tak marbutah. Waalaikumsalam Puan Ramlah. Waalaikumsalam. Sila tuan-tuan semua. Puan Nur Fazilah, okey. Cuma khasyatan tu ujung dia ada tak marbutah, Puan Nur Fazilah. Kalau boleh dia sama dengan khasyatan, ada tak marbutah juga dekat ujung dia. Okey, Puan Nur Fazilah terbaik, betul. Fa'latan terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Fauzia, kalau fa'ilan maknanya ada ya tu selepas ain. Ada ya. Ain ya kalau yang Puan Fauzia buat. Cuma dekat sini khasyatan ni masuk Puan Fauzia ni fa'iyatan macam tu ya. Bukan ya. Yang ya tu bukan tambahan ni tuan-tuan ya. Yang khasyatan tu ya dan ni bukan tambahan ni. Ya ni kata dasar dia tu. Kata dasar dia kha, shin dan ya. Kalau fa'ilan, kalau yang Puan Fauzia buat fa'iyatan tu pakai ya tu, itu huruf tambahan dia mungkin maksud Puan Fauzia, bukan huruf tambahan ya dia. Ya dia tu huruf asal kata dasar dia. Jadi yang betul dia apa tuan-tuan? Yang betul dia adalah kalau kita nak bagi wazan ni senang saja. Tuan-tuan fokus dengan sini. Ini kan khasyatan. Khasyatan. Tuan-tuan dah tahu pada fi'il madi dia khasyiyah. Ini fi'il madi ya. Khasyiyah. Fi'il madi ni wazan dia apa? Wazan dia adalah fa'ila. Wazan fi'il madi fa'ila. Jadi tuan-tuan boleh berpanduan kepada fi'il madi dia. Khasyiyah fa'ila.
Maka khosyatan ni apa wazan dia? Tuan-tuan berpanduan kat sini. Yang sejajar dengan fa adalah kha. Yang sejajar dengan ain adalah shin. Yang sejajar dengan lam adalah ya. Sama macam tu. Ya, ni kha. Kha sejajar dengan apa tuan-tuan? Sejajar dengan fa bagi fa dia. Lepas tu shin. Shin sejajar dengan apa dekat atas tadi tuan-tuan? Shin sejajar dengan ain bagi shin. Lepas tu ya. Ya sejajar dengan apa tadi tuan-tuan dekat atas ni? Dekat atas fi'il madi ni ya sejajar dengan lam. Kita bagi lam. Lepas tu tak marbutah. Tak marbutah ni sejajar dengan apa tuan-tuan dekat atas ni? Tak ada ustaz. Oh maknanya tak marbutah tambahan. Lepas tu apa lagi cara ustaz? Samakan baris dia. Khasyatan maknanya sini ni bukan shin ya. Shin sejajar dengan ain, sorry. Khasyatan maka sini apa tuan-tuan? Fa'latan. Tadi kita salah silap tadi buat tadi. Shin dekat sana sejajar dengan ain kan? Di ain sana ya. Jadi dia tuan-tuan, wazan dia apa? Fa'latan. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi wazan dia adalah fa'latan. Okey, wazan dia fa'latan. Okey. Fa'latan saya padam yang ni ya. Sekarang tuan-tuan, dah dapat kita wazan dia, bina lagi tuan-tuan, bina. Bina ni senang. Di atas table tu ada bina dia. Bina nakis muka surat 65 ya. Muka surat 85 ya. Bina dia bina mu'tal nakis muka surat 85. Mu'tal nakis bina dia. Okey, alhamdulillah tuan-tuan semua, kita sudah buat fi'il madi dia, sirah dia, wazan dia dan bina dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Sekarang tuan-tuan, sebelum kita masuk nahu, saya nak pastikan dahulu jelas ke tidak jelas tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Untuk tasrif ni ya, jelas ke tidak jelas. Jadi tasrif ni 4 ni poin penting dia. Fi'il madi, sirah, wazan dan bina. Sebenarnya juga masuk kata dasar, tapi kalau tuan-tuan nak yang simple macam ni saja, 4 saja. Okey, jelas ya? Alhamdulillah. Okey. Sekarang kita cuba buat yang nahu dia tuan-tuan. Kita cuba buat nahu dia. Al-buka'u, isim di awal ayat. Dalam ilmu nahu, al-buka' ni jadi apa ni tuan-tuan? Apa kedudukan dia tuan-tuan? Al-buka'u. Sebagai apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Al-buka'u. Al-buka'u. Sebagai apa dia tuan-tuan? Dia al-buka' ni maknanya menangis. Tangisan boleh juga. Menangis ataupun tangisan boleh. Okey. Puan Ramlah, Puan Fauzia, terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Jusyati, terbaik. Masya Allah. Puan Zainab, terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Lengkap jawaban Puan Nur Fazilah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Tuan Abdul Halim, terbaik. Terbaik. Betul tuan-tuan semua. Jadi al-buka, ini apa dia? Dia isim kan? Ada alif lam kan? Isim di awal ayat maka confirm dia juga sebagai mubtada. Mubtada i'rab dia macam mana tuan-tuan? Marfu. Marfu dengan apa? Dhammah dekat ujung dia. Jadi sini ni mubtada marfu dhammah. Jadi makna apa ni? Makna dia apa? Menangis. Okey. Marfu dhammah. Okey, selanjutnya tuan-tuan, min ni boleh makna dari atau sebabkan ya. Min ni apa? Min ni saya yakin tuan-tuan bolehlah. Min tu apa dia? Min tu sebagai apa tuan-tuan? Senang saja ni. Min apa dia? Haraf jar. InsyaAllah. Okey. Khasyati. Khasyati ke khasyatin, khasyatun, khasyatan. Khasyah ni jadi apa ni tuan-tuan? Khasyah ni tuan-tuan. Jadi apa dia tuan-tuan? Tadi min tu haraf jar, terbaik. Sekarang tuan-tuan, khasyah tu dia apa tuan-tuan? Khasyah tuan-tuan, khasyah. Tadi ada huruf jar sebelum dia. Maka khasyah tu jadi apa tuan-tuan? Terbaik. Puan Zainab, isim majrur. Okey.
Puan Zainab. Okey, yang apa saya nak jawab ni yang tadi ya. Okey, Puan Siti Mariam majrur terbaik. Puan Fauziah Talib terbaik isim majrur. Puan Zainab isim majrur. Okey, Tuan Abdul Halim majrur. Waalaikumsalam Puan Siti Mariam. Jadi tuan-tuan semua, selepas huruf jar nama dia apa? Isim majrur nama dia ya. Nama dia adalah isim majrur. I'rab dia apa? Majrur. I'rab dia majrur. Cuma sebabkan dua kali majrur ni kita hilangkan sajalah satu ya. Jadi isim majrur, majrur. Majrur dengan apa? Majrur dia dengan apa tuan-tuan? Apa tanda jar dia? Baris bawah. Majrur bil kasrah. Puan Nur Fazilah terbaik, betul. Puan Ramlah, okey. Jadi majrur bil kasrah. Jadi tuan-tuan, sekarang saya nak tanya dulu tuan-tuan ni, kepada tuan-tuan ni, nak pastikan ni. Kalau kasrah tu tuan-tuan, boleh jadi dekat sini T. T boleh jadi khosyati ataupun khosyatin. Ataupun dekat sini khosyatin. Yang mana satu tuan-tuan? T ke tin? Khosyati ke khosyatin tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Khosyati ke khosyatin tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Masya Allah, Puan Nur Fazilah terbaik. Okey. Tuan Abdul Halim, okey yang tadi ya. Sekarang tuan-tuan, khosyati ke khosyatin tuan-tuan? Okey, Puan Zainab terbaik. Puan Ramlah terbaik. T ke tin? Ada lagi nak jawab? Puan Fauziah terbaik. Okey. Okey, terbaik. Puan Siti Mariam, Puan Yusyati terbaik. Yusyati terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Zainab terbaik. Okey. Betul. Jadi dia khosyati. Kenapa khosyati? Kenapa tak bagi tanwin? Sebabkan dia mudhaf. Terbaik tuan-tuan. Terbaik. Allah jadi apa tuan-tuan? Allahi. Allah sini apa i'rab dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Allah jadi apa tuan-tuan? Allah, apa kedudukan nama Allah dekat sini tuan-tuan? Tadi khosyati isim majrur. Maka Allah jadi apa tuan-tuan? Perkataan lafaz Allah. Lafaz Allah ni jadi apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Tadi khosyati ni mudhaf. Maka Allah jadi apa tuan-tuan? Masya Allah. Semua dah jawab ya. Puan Zainab, Puan Fauziah, Puan Nur Fazilah, Puan Siti Mariam, Tuan Abdul Halim. Terbaik. Allah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, i'rab dia macam mana tuan-tuan? Mudhafun ilaih, i'rab dia majrur. Tanda jar dia apa? Bil. Majrur dengan apa? Bil kasrah. Ini ni dia juga sebagai lafzul jalalah. Dia juga sebagai apa tuan-tuan? Lafaz jalalah. Lafzul jalalah. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey. Dia juga sebagai lafaz jalalah. Jadi menangis kerana takut kepada Allah adalah sebuah nikmat. Okey. Nikmat ni dia apa ni tuan-tuan? Nikmat ni apa i'rab dia tuan-tuan? Nikmat. Nikmat. Ni'matun. Sebagai apa sana tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ni'matun. Sebagai apa tu tuan-tuan? Jadi menangis kerana takut kepada Allah itu adalah sebuah nikmat. Puan Ramlah, Puan Nur Fazilah terbaik. Tuan Abdul Halim, Naat. Naat tu dia mesti sifat. Dekat sini nikmat ni dia bukan sifat ya. Bukan sifat. Puan Fauziah, Puan Zainab, Puan Siti Mariam. Terbaik, Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Terbaik. Jadi tuan-tuan semua, ni'mah dekat sini adalah khabar. Sebabkan tadi ada sekat dia adalah.
menangis kerana takut kepada Allah itu adalah sebuah nikmat. Ini sebagai khabar. Khabar i'rab dia macam mana tuan-tuan semua? Khabar i'rab dia marfu. Marfu dengan apa tuan-tuan? Marfu bidhammah. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ni'matun tu ujungnya baris depan. Kenapa baris depan? Sebabkan dia khabar. Macam tu tuan-tuan semua. Okey, terbaik. Maaf silap, tak apa Tuan Haji, tak apa. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah kita dah buat latihan untuk yang muka surat 85 yang kita bincang minggu lepas ya. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan semua? Untuk nahwu dia, faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen, faham ke tidak faham? Faham ke tidak faham? Kalau faham, boleh kita teruskan kepada muka surat 86. Kalau tuan-tuan semua dah faham, boleh kita teruskan kepada muka surat 86 insya-Allah. Okey, faham ya? Wadih, tuan, terbaik. Syukran. Ada yang tak tahu, ada yang tak faham? Faham semua ya, alhamdulillah. Okey, sekarang Puan Fauzia, Puan Siti Mariam, alhamdulillah faham. Puan Nur Fazila, alhamdulillah faham. Okey, Puan Zainab, alhamdulillah. Puan Ramlah, okey. Okey, sekarang tuan-tuan semua, sekarang kita teruskan kepada muka surat 86. Muka surat 86 ya. Muka surat 86. Pada muka surat 86, tuan-tuan akan belajar wazan apa? Wazan dia fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Tuan-tuan akan belajar yang wazan yang ni lah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Wazan ni. Contoh kata kerja iaitunya qawiyah. Qawiyah yaqwa. Qawiyah yaqwa. Ini contoh kata kerja dia tuan-tuan ya. Qawiyah yaqwa. Okey, terbaik. Sekarang tuan-tuan, sekarang yang pertama kali tuan-tuan. Dalam bincang yang pertama kali dalam ilmu tasrif, jazar kalimah. Kata dasar dulu. Ini basic dalam ilmu tasrif. Kata dasar. Tuan-tuan kena hadam. Kena faham ya. Apa kata dasar daripada perkataan. Contoh dekat sini tuan-tuan. Qawiyah yaqwa. Maknanya kuat. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar daripada qawiyah ataupun yaqwa. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Senang tu insya-Allah. Apa kata dasar dia? Okey. Tuan Abdul Halim, terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Okey, terbaik. Okey, ada lagi nak jawab? Puan Ramlah, terbaik. Okey, Puan Fauziah, terbaik. Masya Allah. Okey, Puan Zainab, terbaik. Jadi tuan-tuan semua, kata dasar dia apa? Qaf, waw, dan ya. Jadi kata dasar dia adalah qaf, waw, dan ya. Puan Siti Mariam, betul juga. Terbaik. Terbaik. Cumanya dekat sini tuan-tuan, ini kata dasar dah okey dah. Cumanya dalam ilmu nahwu kita juga menengok sebabkan sini ada huruf illah, waw dengan ya. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang huruf illah tu dia berlaku berubah baris dia, berubah huruf dia, banyak perubahan lah huruf illah tu. Macam mana kita nak tahu dia berubah Ustaz? Dia dah berubah ke tidak? Kita tengok sama ke tidak dengan wazan dia. Sama ke tidak dengan wazan dia. Fa dengan qaf sama baris atas. Ain dengan waw sama baris bawah. Lam dengan ya sama baris atas. Maknanya confirm lah fi'il madhi tak ada perubahan. Yaf'alu. Ya sama dengan ya. Yaqwa. Fa sama dengan qaf.
Ain sama dengan waw. Lam tak sama dengan alif bengkok, tuan-tuan. Lam dia tak sama ni. Lam sini baris depan. Alif bengkok ni tak ada baris, tuan-tuan ya. Ya keluar alif bengkok dekat ujung yang macam ya ni tak ada baris dia. Sekarang tuan-tuan, apa bentuk asal daripada ya keluar, tuan-tuan? Apa bentuk asal dia, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bentuk asal dia, tuan-tuan? Kalau Yaqwa tu, tuan-tuan, dia tu dah berubah dah. Bukan bentuk asal lagi tu. Dia dah berubah. Bukan lagi bentuk asal dia. Bukan lagi bentuk semula jadi dia. Kalaulah dia bentuk semula jadi, dia kena sama dengan wazan, iaitu yaf'alu. Kena sama baris dia. Sedangkan Yaqwa tu alif bengkok dekat ujung. Baris dia tak sama dengan lam pun. Lam tu baris depan. Yang alif bengkok tak ada baris pun. Tak ada baris. Sekarang tuan-tuan kena bagi apa bentuk asal dia, tuan-tuan. Apa bentuk asal daripada Yaqwa. Sila tulis dalam ruang komen. Puan Nur Fazilah terbaik. Masya Allah. Puan Zainab, itu tu kata dasar. Puan Zainab tulis ni. Kata dasar tu. Ada lagi nak jawab? Okey. Bentuk asal dia, tuan-tuan, senang saja. Yang berbeza tu kan lam dengan alif bengkok kan. Itu sajalah kita ubah. Ya, wa, alif yang lam ni kan sejajar dengan ya, tuan-tuan. Lam sejajar dengan ya, kita bagi ya. Ya dia tu kena sama baris dengan wazan dia. Sini baris depan. Lam yaf'alu, wazan dia baris depan. Maka ya ni pun juga baris depan, tuan-tuan. Jadi dia macam mana? Yaqwayu. Macam tu, tuan-tuan ya. Yaqwayu. Ya, Tuan Abdul Halim ya, bukan waw ya. Ya, sebabkan lam dia sejajar dengan ya. Yaqwayu. Puan Siti Mariam betul. Tuan Abdul Halim betul. Okey, jadi ini bentuk asal dia. Sebab itulah, tuan-tuan, yang yaqwa ni kan fi'il mudhari'. Dalam ilmu nahu, dia ni fi'il mudhari' dan dia marfu'. Tak ada yang kacau kan? Marfu' dengan apa? Dhammah yang tidak nampak. Jadi sebenarnya pada alif bengkok ni ada baris depan yang tak nampak. Macam tu, tuan-tuan. Okey. Terbaik, tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Sekarang binat dia, tuan-tuan. Apa ni binat dia, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ya yang mana, Puan Zainab? Ya yang sini kata dasar ya ni. Kata dasar dia qaf, waw dan ya. Yang terakhir ni kata dasar ni ya. Sebabkan sejajar dengan lam. Lam sejajar dengan lam ya, sejajar dengan lam ya. Jadi kata dasar dia qaf, waw dan ya. Kata dasar dia lam sejajar dengan ya, ain sejajar dengan waw, fa sejajar dengan qaf. Jadi kata dasar dia qaf, waw dan ya. Okey. Ya yang huruf mudhari' ni memang tambahan ni. Kalau ya dekat depan ni, yaf'alu, ya dekat depan tu tambahan betul. Okey, sekarang binat dia apa, tuan-tuan? Binat dia, tuan-tuan. Apa binat dia, tuan-tuan? Kita dah dapat dah. Jazal kalimah dah dapat, kata dasar dah dapat. Lepas tu bentuk asal dah dapat. Sekarang binat dia, tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Binat dia, Puan Nur Fazilah. Saya ingat fi'il mudhari'. Memanglah ini fi'il mudhari', Puan Zainab. Betul, ni fi'il mudhari' ni. Yaqwa ni fi'il mudhari' ya. Yaqwa ni fi'il mudhari' sebab ada ya dekat depan ni. Betul, ni fi'il mudhari'. Yang dekat ujung ni, ya dekat depan dengan ya dekat ujung ni beza. Ya dekat depan ni huruf mudhara'ah sebagai penanda dia fi'il mudhari'. Ya dekat belakang itu huruf kata dasar. Dekat belakang ni kata dasar sebabkan sejajar dengan lam ya. Okey. Semua dah jawab betul lah. Bina mu'talafif makrun. Okey, terbaik. Puan Ramlah lafif makrun. Puan Fauzia lafif makrun. Tuan Abdul Halim lafif makrun. Terbaik. Jadi tuan-tuan semua, macam yang Puan Zainab tanya tadi, yang ya dekat belakang ni ya huruf asalnya, kata dasar ya. Jadi kalau kita nak tentukan minat, kita rujuk kata dasar. Qaf, waw dan ya. Qaf, waw dan ya. Qaf, waw dan ya. Ya ni kata dasar, bukan tambahan.
Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dekat sini, kata dasar dia ada waw dengan ya. Yang sejajar dengan ain waw, sejajar dengan lam ya. Maknanya tuan-tuan, ada kata dasar, ada dua kata dasar daripada huruf illah. Ada dua huruf illah pada kata dasar. Maknanya itu bina mu'tal ya, mu'tal. Ada huruf illah kan? Ada dua huruf illah. Ada dua huruf illah. Kalau ada dua huruf illah, maka nama bina dia apa tuan-tuan? Mu'tal lafif. Dua huruf illah tu lafif nama dia tuan-tuan. Lafif. Lepas tu tuan-tuan, lafif tu ada dua. Ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Yang sini ni lafif apa? Kalau dekat-dekat huruf illah dia, itu dinamakan dengan lafif makrun tuan-tuan ya. Lafif makrun. Macam tu tuan-tuan. Jadi bina dia adalah mu'tal lafif makrun. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Okey. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jadi tuan-tuan semua, pada yang pertama ni, tuan-tuan yang paling utama kena tahu kata dasar. Tahu kata dasar, tahu mana huruf tambahan ya. Tahu kata dasar, tahu mana huruf tambahan. Kalau kata dasar tu huruf asal. Tahu kata dasar dulu. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu kata dasar, tuan-tuan boleh tentukanlah ini bentuk asal ke tidak. Kalau bukan bentuk asal, tuan-tuan kena cari bentuk asal. Macam kita buat tadi, wayu itu bentuk asal dia. Lepas tu tuan-tuan, selanjutnya tuan-tuan kena tahu bina dia lah. Bina ni senang. Bina ni berdasarkan dengan kata dasar. Okey, alhamdulillah jelas. Okey, alhamdulillah. Kalau macam tu, kita teruskan kepada latihan sighah dan wazan serta makna perkataan. Okey, kejap tuan-tuan ya. Okey. Sighah, wazan dan makna perkataan. Okey. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan semua. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Apa bahasa Arabnya yang kuat? Orang yang kuat, sesuatu yang kuat ataupun yang kuat. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang kuat? Yang kuat, sesuatu yang kuat, orang yang kuat. Kalau kat sini kan kuat kan? Sekarang tuan-tuan, apa bahasa Arabnya yang kuat? Yang kuat. Orang yang kuat, sesuatu yang kuat, zat yang kuat. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang kuat? Sesuatu yang kuat, orang yang kuat ataupun zat yang kuat boleh. Terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Fauziah terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya yang kuat? Orang yang kuat, sesuatu yang kuat atau yang kuat lah. Puan Nur Fazilah terbaik. Masya Allah, betul. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey, jadi bahasanya apa tuan-tuan? Qawiyun. Qawiyun. Okey. Sekarang tuan-tuan dah tahu dah bahasa Arab dia qawiyun. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Betul. Puan Zainab, Puan Siti Mariam terbaik. Masya Allah. Sekarang tuan-tuan semua dah tahu dah bahasa Arab dia qawiyun. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dah tahu dah bahasa Arab yang kuat, sesuatu yang kuat iaitunya qawiyun. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Terbaik. Masya Allah. Terbaik. Ismul. Okey, semua jawab ya. Ismul fa'il. Masya Allah. Ismul fa'il. Terbaik. Terbaik semua. Masya Allah. Semua jawab. Puan Zainab,
Tuan Abdul Halim, Puan Fauzia, Puan Siti Maryam, Puan Nur Fazilah, Puan Kamaria. Terbaik. Ismul Fa'il. Sekarang wazannya apa tuan-tuan? Wazannya tuan-tuan. Nah, sini tuan-tuan. Kalau kita buka syabdu dia, jadi dia macam ni tuan-tuan. Qawiyun. Kalau kita buka syabdu dia, dia maka menjadi macam ni. Qawiyun. Kalau kita buka syabdu dia, qawiyun. Maka apa ni wazan dia tuan-tuan? Nah, apa wazan dia tuan-tuan? Kalau bentuk dia, kalau kita buka syabdu dia jadi macam qawiyun. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tu tuan-tuan? Wazan dia tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Qawiyun. Puan Fauziyah, fa'ilun. Boleh. Puan Nur Fazilah, fa'ilun. Boleh, terbaik. Puan Ramlah, fa'ilun. Okey. Ada lagi? Puan Siti Maryam, fa'ilun. Okey. Ada lagi nak jawab yang lain selain yang pada tu. Sebabkan jawabannya belum tepat lagi, fa'ilun. Belum tepat lagi tuan-tuan. Bukan fa'ilun. Belum lagi. Puan Zainab, bukan juga fa'ilun. Bukan juga. Bukan syabdu ya. Bukan syabdu. Sini ni qawiyun ni asal dia qawiyun. 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 Dia bukan fa'ilun. Bukan fa'ilun. Bukan ya. Bukan fa'ilun Puan Zainab. Puan Zainab sedikit lagi lah tu. Puan Zainab fa'ilun bukan juga. Puan Fauziyah terbaik. Puan Fauziyah terbaik. Jadi wazannya apa tuan-tuan? Wazannya adalah fa'ilun. Wazannya apa tuan-tuan? Wazannya fa'ilun. Tadi kan sebenarnya memang ada syabdu. Qawiyun ada syabdu. Cuma saya buka syabdu jadi dua. Jadi dia qawiyun. Ya dia jadi dua saya buka. Ya pertama sukun. Qawiyun tu kan asalnya ya sukun dengan ya berbaris depan tu. Jadi saya buka ya dia jadi dia qawiyun. Barulah kita senang nak cari wazannya tuan-tuan. Wazannya apa? Fa'ilun. Wazannya apa? Fa'ilun. Maka wazan dia adalah fa'ilun. Senang tuan-tuan. Macam tu. Betul. Puan Nur Fazilah betul. Jadi wazannya tuan-tuan fa'ilun. Maknanya tuan-tuan, kalau dia ismul fa'il tuan-tuan dalam bahasa Arab wazan dia kalau dia 3 huruf, qawiyah ni kan 3 huruf ni. Ismul fa'il untuk kata kerja 3 huruf wajib punya wazan fa'ilun. Ismul fa'il untuk kata kerja yang 3 huruf, ismul fa'il untuk kata kerja yang 3 huruf wajib punya wazan fa'ilun. Kalau tak punya wazan fa'ilun, maknanya dia bukan isim fa'il. Maknanya dia sifah tu atau yang lain lah. Dekat sini tuan-tuan, qawiyun ni wazannya bukan fa'ilun. Maknanya tuan-tuan, dia ni bukan isim fa'il tuan-tuan. Bukan isim fa'il. Bukan isim fa'il tuan-tuan. Sebabkan kalaulah dia isim fa'il, maka wazan dia mesti dan wajib fa'ilun. Maknanya tuan-tuan, itu bukan ismul fa'il tuan-tuan. Bukan ismul fa'il. Jadi apa tu wazan? Apa sighah dia tuan-tuan? Jadi sighah dia bukan ismul fa'il tuan-tuan. Sighah dia bukan ismul fa'il. Sebabkan ismul fa'il wajib punya wazan fa'ilun. Kalau kata kerja 3 huruf ya, wajib punya wazan fa'ilun. Maknanya dekat sini tuan-tuan, sighah dia bukan isim fa'il tuan-tuan. Bukan isim fa'il. Kalau dia isim fa'il, maka wazannya fa'ilun. Jadi sighah apa di sini tuan-tuan? Apa sighah dia tuan-tuan? Kalau dia bukan ismul fa'il, apa sighah dia tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Apa sighah dia sebenarnya? Dia ni bukan ismul fa'il sebenarnya ni. Jadi apa sighah dia tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Sighah dia adalah sifatun. Sifatun musyabbihatun bismil fa'il. Sifat yang menyerupai
ismul fa'il. Jadi sirah dia sebenarnya dia adalah sifatun, sifat. Sifatun musyabbihatun bismil fa'il. Macam tu tuan-tuan. Jadi ni sifat yang menyerupai isim fa'il. Kalau segi makna memang dia serupa macam isim fa'il. Makna dia kan yang kuat macam isim fa'il kan. Tapi secara hakikatnya dia adalah sifat. Tuan-tuan ya. Dia sifat. Sebabkan dia tak punya wazan fa'ilun. Betul. Jadi dia sifat. Jadi itu beza antara fa'il dengan sifat tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang-orang samakan saja. Kitab-kitab pun kadang-kadang dia samakan saja. Sifat dengan ismul fa'il kadang-kadang sama je. Jadi kalau kadang-kadang ada yang samakan je, tak bezakan pun. Kadang-kadang samakan saja. Kadang-kadang sebut ni ini pun ismul fa'il. Dalam kitab pun dia cakap ismul fa'il kan? Dalam kitab ismul fa'il kan? Dalam kitab ni qawiyun ni termasuk isim fa'il. Kadang-kadang orang tak bezakan sangat sebabkan dia menyerupai. Kadang-kadang tak bezakan sangat. Tapi alangkah eloknya kalau kita boleh bezakan lah. Boleh bezakan ini sifat ni. Kenapa sifat? Macam mana Ustaz boleh tahu? Sebabkan wazan dia tak ikut fa'ilun. Wazan dia tak ikut fa'ilun. Kalau ismul fa'il, benda 3 huruf, kena wazan dia ikut fa'ilun. Macam tu. Terbaik. Benda baru. Alhamdulillah. Ini bukan ismul fa'il. Tapi nama dia sifatun. Samalah tuan-tuan. Macam kata kerja dia, contoh dia tuan-tuan, kabura. Kabura ni maknanya apa? Menjadi besar. Yang besar apa bahasa dia? Kabura ataupun hasuna lah, hasuna. Hasuna maknanya menjadi baik atau baik, bagus. Yang baik apa bahasa Arab dia? Bahasa Arab dia adalah yang bagus apa bahasa dia? Hasanun. Hasanun ni tuan-tuan semua, wazan dia apa? Wazan dia fa'alun. Wazan dia fa'alun. Maka tuan-tuan, kalau dari segi makna samalah macam daraba maknanya memukul. Yang memukul, daribun. Yang memukul. Hasuna maknanya bagus. Yang bagus, hasanun. Daraba memukul, yang memukul daribun. Kalau daribun ni wazannya fa'ilun. Dari segi makna dua-dua ni sama. Bagus yang bagus, memukul yang memukul, sama makna dia. Tapi dari segi wazan berbeza. Yang pertama yang ini adalah sifatun. Musyabbihatun. Musyabbihatun bismil fa'il. Ini lebih tepatnya dia bukan ismul fa'il tapi dia sifat. Yang dekat sini barulah ismul fa'il. Jadi tuan-tuan, kalau dia daripada kata kerja 3 huruf hasuna daraba, kata kerja 3 huruf, ismul fa'il dia wajib punya wazan fa'ilun. Wajib punya wazan fa'ilun. Okey tuan-tuan ya. Ustaz, sini sifat dia wazannya fa'alun. Tadi fa'ilun. Sekarang fa'alun. Memang tuan-tuan ya, untuk sifat wazan dia ada 6 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cek tu wazan untuk sifat tu ada pada muka surat 4. Muka surat 4 buku tasrif. Tuan-tuan boleh buka buku tasrif yang kita belajar hari ni, muka surat 4. Muka surat 4. Boleh buka buku tasrif, muka surat 4. Tuan-tuan tengok yang paling atas sekali. Tajuk dia apa tu paling atas sekali tu? Nombor 3. Nombor 3. Sifat musyabbihat bismil fa'il. Nampak ya? Muka surat 4. Tengok yang paling atas sekali nombor 3. Sifat musyabbihat bismil fa'il. Tuan-tuan tengok wazan dia. Wazan dia ada berapa tu? Tak 6 tu wazan dia. Banyak wazan dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya? 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Ada 11 tuan-tuan. Ada 11 wazan dia untuk sifat ni. Kalau ismul fa'il 1 je wazan dia. Ismul fa'il 1 je. Kalau 3 huruf ya, ismul fa'il 1 je iaitunya fa'ilun. Tapi kalau sifat ni banyak. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, jadi
Betul, 11 ya. Kalau ismul fa'il mana Ustaz? Ismul fa'il muka surat 3. Ismul fa'il muka surat 3 tu ada dalam kitab tu. Muka surat 3 yang paling bawah sekali. Yang paling bawah sekali. Nombor 3 juga tu. Ismul fa'il yang paling bawah sekali muka surat 3. Muka surat 3 ismul fa'il. Ismul fa'il dia buat wazan dia fa'ilun saja tuan-tuan. Wazan dia apa? Fa'ilun saja. Ismul fa'il ya, muka surat 3. Tapi yang muka surat 4 ni, sifat muka surat 4 itu wazan dia ada 11. Banyak ya. Jadi tuan-tuan, hasanun. Macam yang kita buat tadi tu apa tadi? Qawiyun. Itu adalah sifat. Itu bukan ismul fa'il. Macam mana nak bezakan Ustaz? Senang saja. Tengok saja pada wazan dia. Tengok saja pada wazan. Jadi kalau untuk kata kerja 3 huruf ni, ismul fa'il dia mesti dan wajib punya wazan fa'ilun. Macam tu tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Itu perbezaan ismul fa'il dengan sifatun. Okey. Okey, alhamdulillah ya tuan-tuan ya. Jelas ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah esoklah kita sambung untuk latihan muka surat berapa tadi tu? 86 ya. Muka surat 86, latihan muka surat 86 insya-Allah esok kita buat latihannya. Dan juga tuan-tuan, untuk minggu ni, mulakan dari minggu ni kelas saya insya-Allah akan bersiaran pada hari Isnin, hari Selasa dan Khamis. 3 kali dalam seminggu. Hari Rabu saya minta maaf tak boleh nak buat live hari Rabu tuan-tuan ya. Jadi kelas tasrif kita setiap minggunya tu hanya 3 kali tuan-tuan. Isnin, Selasa dan Khamis. Isnin, Selasa dan Khamis. Isnin, Selasa dan Khamis. Rabu dan Jumaat tak boleh. Minta maaf tuan-tuan ya. Nanti insya-Allah admin akan bagi info, akan bagi maklumat semula kepada tuan-tuan semua. Jadi hari Isnin esok dan juga hari Khamis insya-Allah. Jadi esok insya-Allah kita akan bersiaran juga untuk tasrif. Jadi insya-Allah latihan insya-Allah kita buat esok hari Selasa insya-Allah tuan-tuan ya. Itu saja tuan-tuan untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Hayya nakhtatim darsana al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Astaghfirukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.